Assalamualaikum, hai semua. Apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video kali ni agak rare sikit sebab sebenarnya saya pernah terfikir tau. Macam cerita orang putih tu kan banyak cerita tentang pembunuh upahan kan. So saya terfikir, betul ada ke pembunuh upahan ni? Ataupun memang diorang je yang buat? Sebab biasanya kalau filem-filem ni, kalau movie-movie ni kan, diorang akan ambil daripada benda yang pernah berlaku macam tu. Ataupun kes-kes yang pernah berlaku lah. So daripada situlah diorang macam create satu scene untuk dijadikan cerita macam tu. Jadi sebab dah terfikir tadi, saya pun searching lah kan. Try cari-cari, rupa-rupanya memang ada. Memang betul ada pembunuh upahan Om Putih. Jadi memang betul lah, memang terbukti betul ada pembunuh upahan yang macam cerita Hitman Bodyguard, Hitman Wife Bodyguard. Dan kalau diorang tak gunakan tajuk Hitman tu pun, kalau diorang gunakan tajuk-tajuk yang lain pun macam sama lah, lebih kurang je lah kan. Tetap juga Hitman ataupun pembunuh upahan. Jadi bila dah saya study kes dia ni, ceritanya bila saya dah cari kes dia ni, memang boleh tahan lah panjangnya. Jadi untuk kes dia ni je, saya akan buat 2 siri ataupun 2 video. Macam jadi drama bersiri Hitman pula kan. Tapi jangan risau, sebab dia punya journey of life ni, maksudnya dia punya kehidupan ni memang sangat-sangat buat kita terfikir, oh, ada juga orang macam ni macam tu. Memang sekali fikir kalau betul-betul lah ada orang yang macam gini hidup dekat Malaysia ni, tak tahulah macam mana huru hara jadi nanti. Kenapa dia boleh popular sangat? Sebab katanya dia lebih dikenali sebagai hitman, pembunuh upahan, oleh para penyiasat ni. Jadi macam mana dia dapat nama ni, nanti saya akan ceritakan. Dan katanya dia dah mengaku dah membunuh lebih kurang 100 hingga 250 orang lelaki dengan cara yang mengerikan. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama penuh lelaki ni adalah Richard Leonard Kuklinski. Dia dilahirkan pada 11 April 1935 dekat Jersey City, New Jersey. Nama ayah dia adalah Stanley Kuklinski yang dilahirkan pada tahun 1906. Dan sebenarnya ayah dia ni adalah salah seorang pendatang Poland dari Karwetz di daerah Mosvia. Jadi ayah dia bekerja sebagai seorang brakeman di Delaware, Lackawanna dan juga Western Railroad. Jadi pekerjaan brakeman ni sebenarnya adalah satu pekerjaan yang untuk menghentikan kereta api. Dan juga dialah yang bertanggungjawab untuk menjaga brake pada gerabak tertentu. Dan katanya ayah dia meninggal dunia pada tahun 1977. Maknya pula nama Anna McNally yang lahir pada tahun 1911. So beza umur antara maknya dengan ayahnya ni lebih kurang 5 tahun. Jadi maknya berasal daripada Harsmus, New Jersey. Mak dengan ayah Anna tu pula datuknya kepada Richard ni lah. Diorang ni adalah pasangan imigran Katolik Ireland daripada Dublin. So diorang berpindah ke New Jersey dan juga menetap dekat sana. Dan dekat sana lah ayah dengan maknya Richard ni kenal dan juga berkahwin. Jadi masa Richard ni kecil-kecil, maknya bekerja dekat sebuah kilang yang membungkus daging. Dan pada tahun 1972, maknya meninggal dunia. Jadi kehidupan masa kecil dia kena lalui saat-saat membesar dengan yang tak best. Sebab dia punya ayah ni adalah seorang kaki mabuk. Dan ayah dia ni memang suka sangat pukul maknya dan juga adik-beradik dia. Jadi bila balik je rumah mabuk, memang tak ada benda lain lah, dia akan pukul anak-anak dia ataupun isteri dia. Sebenarnya mak Richard ni pun jenis orang yang kasar juga, sebab dia selalu pukul Richard dan juga adik-beradik dia yang lain lah. Katanya maknya pernah pukul dia dengan batang kayu penyapu sampaikan patah batang kayu tu tau. Dan ada juga dia kena bantai dengan peralatan-peralatan yang lain, yang mana je lah yang ada dekat dengan mak dia masa tu, yang itulah yang kena. Dan biasanya memang barang-barang rumah lah. Jadi masa Richard ni remaja, maknya pernah nak bunuh dia dengan pisau dapur. Agaknya pisau dapur tu ada dekat lah kot dengan maknya masa tu, dan dia geram sangat dengan perangai anak dia. So apalagi jadilah kes ni. Jadi katanya mak dia adalah seorang Kristian yang
tega. Maksudnya seorang yang kuat agama Kristian. Jadi dia percaya dia kena didik anak-anak dia dengan ajaran agama yang tegas. Macam mana mak dia besarkan dia macam gitu, macam gitulah dia nak besarkan anak-anak dia. Jadi dia besarkan anak-anak dia dekat gereja Katolik Roma. Dan katanya Richard ni jadi budak altar masa tu. Tapi tak lama lepas tu Richard ni tolak agama Katolik. Dia tolak bulat-bulat. Malah dia anggap yang ibu dia ni macam penyakit barah yang akan hancurkan apa je yang ibu dia sentuh. Dengan kata lain, kuat mengamuk lah kan. Dah tu daripada kecil lagi sebenarnya Richard ni dah tunjuk sifat-sifat kejam dengan haiwan. Dia pernah tahu pergi bunuh kucing jirang dia. Dia akan ikat ekor kucing tu dengan tali. Lepas tu dia akan baling kucing tu dekat dinding ke dekat mana-mana. Dan bila kucing tu menggelepar kesakitan, dia akan perhati je kucing tu kesakitan dan mati. Memang kata dah nampak lah ciri-ciri psikonya dekat situ kan. Ada juga kes yang dia pergi buang kucing dekat tempat pembakaran bawah tanah. Dah tu dia masukkan kucing tadi dekat sana dan dia macam perhati je kucing tu berlari-lari untuk selamatkan diri dan last kali terbakar. Dah tu Richard juga pernah cakap yang dia rasa menyesal sebab tak bunuh ayah dia awal-awal. Ada satu masa tu dia pergi tangkap anjing liar yang berkeliaran dekat area rumah dia tau. Lepas tu dah tangkap tadi, dia pergi seksa anjing tu. Dan dalam masa dia seksa anjing tu sebenarnya dia bayangkan yang dia tengah seksa ayah kandung dia. Nampak tak? Double psycho. Richard ni dia ada 4 orang adik-beradik. Dia ada seorang kakak yang dilahirkan pada tahun 1933. Tapi kakaknya ni meninggal dunia lepas dia dibantai oleh ayah dia dan time tu dia cedera parah dan meninggal. So akak dia masa tu sebenarnya baru je berumur 7 tahun dan dia meninggal pada tahun 1941. Tapi ayah dia boleh terlepas daripada kes tu, daripada disabitkan pembunuh, sebab dia orang cakap yang kakak dia ni tak sengaja terjatuh daripada tangga. Dan lepas je kakak dia meninggal dunia, sebenarnya ayah dia ni tinggalkan family dia orang. So dia orang dah start duduk asing lah time tu. Jadi dia dengan adik-beradik dia tinggal dengan maknya. So macam jarang-jarang sekali lah ayahnya ni akan balik untuk jenguk dia orang. Jadi Richard ni anak kedua. Dia ada seorang adik perempuan dan juga seorang adik lelaki. Katanya adik perempuan dia yang nama Roberta dah meninggal dunia pada tahun 2010 dan adik lelaki dia pula yang namanya Joseph dah meninggal dunia pada tahun 2003. Jadi pada tahun 1970 adik lelaki dia ni sebenarnya pernah disabitkan dengan kes merogol. Katanya dia merogol seorang gadis yang berumur 12 tahun. Jadi untuk tutup kes rogol dia tadi, dia pergi bunuh budak perempuan tu dengan campakkan dia dengan anjing-anjingnya sekali daripada bangunan 5 tingkat. Soal hidup berkeluarga pula, sebenarnya Richard ni pernah berkahwin. Katanya nama wanita tu adalah Linda dan dia orang dapat 2 orang anak. Kedua-dua anak dia tu lelaki dan dia orang bagi nama Richard Jr. dan juga David. So ini adalah perkahwinan pertama dia. Tak lama lepas tu Richard ni bekerja dekat sebuah syarikat truk. Dekat sanalah dia jumpa dengan Barbara Pedrucci yang merupakan setiausaha dekat syarikat tu. Dan pada tahun 1961 dia orang menikah. So katanya time tu dia orang dapat 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Yang perempuannya dia orang bagi nama Mary dan juga Christine, dan yang lakinya pula dia orang bagi nama Dwayne. Tapi bukan Dwayne Johnson lah, itu The Rock. Okey, sebenarnya Barbara ni dia ada terima satu wawancara. So dalam wawancara tu dia macam bagi komen lah dekat perangai si Richard ni. Dan katanya Richard ni dia ada Richard baik dengan Richard jahat, ataupun dia panggil dengan nama Richie kan. So dia cakap Richie ni ada Richie good Richie dan juga bad Richie. So macam ada 2 kepribadian lah dalam seorang Richard tu. Tapi kalau fikir memang siapa-siapa pun ada sisi baiknya dan ada juga sisi yang jahatnya, ada sisi yang buruknya kan. So dia cakap untuk Richie yang baik ni, dia adalah seorang yang sangat rajin, sangat penyayang, seorang ayah yang penyayang, seorang suami yang penyayang, dan juga dia suka untuk luangkan masa dengan family dia.
memang jenis family man lah kan. Lepas tu dia cerita lah, masa Merrick, anak dia orang, sakit teruk time tu, si Richard ni lah yang jaga malam, jaga tengok-tengokkan anak dia orang tu. Dan dia cerita yang Richard ni pernah hadiahkan dia pakaian Christian Dior. Lepas tu dia belikan berlian, perhiasan untuk anak-anak dia. Dia juga selalu bawa dia orang sekeluarga untuk makan dekat restoran-restoran yang mahal. 5 star punya restoran lah. Dia orang selalu pergi bercuti, termasuklah pergi ke Disney World. Dan dia juga ada macam habit yang kalau orang tengok tu macam tak biasa lah. Sebab dia suka tukar kereta setiap 6 bulan sekali. Kereta-kereta baru tau. Dia tukar macam salin baju macam tu je. Memang banyak lah duit dia. Okey, macam mana dengan sisi jahatnya pula? Richie jahatnya tadi. Katanya Richie jahat ni akan muncul kadang-kadang je. Beberapa bulan sekali macam tu. Dan biasanya akan hancurkan perabot, lepas tu pukul isteri dia. Pernah sekali dia pergi pukul isteri dia sampaikan patah hidung ni dan juga lebam biji mata. Sebenarnya bukan isteri dia je yang kena pukul. Anak-anak dia pun pernah kena tempias sekali. Malah katanya dia pernah pergi bunuh anjing peliharaan keluarga dia sebab dia nak bagi pengajaran dekat anak dia jangan balik lewat. Macam pelik lah juga kan. Nak bagi pengajaran dekat anak, kau jangan nak balik lewat lepas tu ambil anjing, kau jangan balik lewat. Macam tu. Pelik kan? Memang mental betul lah. Pernah ada satu kejadian, Barbara ni digaduh besar dengan Richard. Time tu diorang ada kat dalam kereta tau. Dan masa tu Barbara ni cakap yang dia nak pergi jumpa dengan orang lain. Mungkin dia ugut nak kenal dengan orang lain lah. Tak nak dengan Richard ni, nak kenal dengan lelaki lain. Macam tu lah kot. Tapi time tu memang tindakan si Richard ni sangat-sangat mengejutkan. Dia boleh pergi slow-slow tikam dekat bahagian belakang bini dia ni. Tikam dengan pisau tau. Yelah, nak tikam dengan apa lagi? Cepat je. Jadi katanya time tu dia gunakan pisau pemburu. Tajam tak tajam pisau tu, Barbara ni cakap yang dia tak perasan pun yang pisau tu dah masuk dalam badan dia. Maksudnya dia dah tercucuk dah pisau dekat belakang tau. Time tu juga Richard ni cakap macam ni tau. Kau milik aku. Kalau kau cuba untuk tinggalkan aku bunuh semua ahli keluarga kau. Barbara pun apa lagi macam dia menjerit lah kan. Menjerit lepas tu marah-marah, meronta macam tu kan. Dan si Richard ni dia pergi cekik Barbara tu sampailah Barbara tu pengsan. Cuma Barbara ni masih lagi hidup lah. Sebab katanya masa Richard ada dalam penjara pun dia pergi juga melawat Richard walaupun jarang-jarang macam setahun sekali macam tu kan. Dan mereka bercerai pada tahun 1993. Jadi Barbara ni juga dia pernah cerita yang masa dia bersama dengan Richard tu pun dia macam ada syak tau. Ada syak, ada benda yang tak kena dengan suami dia ni. Katanya mungkin duit yang suami dia dapat tu adalah daripada sumber yang haram. Sebab dia perasan yang kehidupan Richard sangat-sangat mewah. Dah tu Richard ni macam dia ada satu falsafah tau, ataupun pegangan hidup lah, tak tahulah pegangan hidup ke ataupun macam semacam warning je untuk orang lain. Dia punya ayat, dia punya kata-kata macam ni. Jangan tanya soalan. Kalau aku bagi apa-apa je dekat korang, korang tak boleh nak tanya apa-apa. Korang diam je dan terima je. Macam tu. So mungkin dia nak merahsiakan daripada mana sumber dia dapat barang-barang tu semua. Okey, sekarang kita masuk ke dunia jenayah dia. Okey, Richard Kuklinski ni dia dakwa yang pembunuhan pertama dia masa dia berumur 13 ke 14 tahun macam tu. Lebih kurang dalam tahun 1949 lah. Katanya dia dah pergi pukul jiran dia, budak lelaki juga, dengan batang gantung pakaian. Sebab budak lelaki tu suka sangat bully dia. Cuma kita tahan sangat, gaduh, lepas tu dia pergi ambil batang tu, lepas tu dia hayun dekat budak tu dan budak tu mati. Lepas dah bunuh budak lelaki tadi, dia lari dan balik ke apartmen dia. Dan tak lama lepas tu barulah pihak polis ni jumpa dengan mayat budak lelaki tadi. Cuma kes ni langsung tak dikaitkan dengan dia. Tapi pada hari yang lain pula, dia ceritakan benda yang sama, cuma dalam versi yang dramatik sikit. Katanya lepas dia dah bunuh budak lelaki tadi, dia pergi curi kereta. Lepas tu dia pergi masukkan mayat budak lelaki tu dalam kereta dan dia menghala ke New Jersey, Pine Barren. Dekat sanalah dia pergi cabut gigi budak lelaki tu dan juga dia pergi hancurkan ataupun rosakkan hujung jari mayat budak lelaki tu supaya susah untuk dikenal pasti. Lepas tu barulah dia buang mayat budak lelaki tadi dekat dalam kolam. Dekat tempat lain pula, pada hari yang lain pula, dia cerita yang pembunuhan pertama dia adalah seorang lelaki yang dia bergaduh dekat sebuah bar. Katanya dia pukul lelaki tu sampai mati. So, yang mana satu yang betul?
Kita nilailah sendiri. Katanya dalam pertengahan tahun 1960-an, Richard ni bekerja dekat makmal filem Manhattan. Masa dia kerja kat sana, dia banyak kopi-kopi filem-filem yang popular. Lepas tu dia pergi jual. Dan sebenarnya bukan filem-filem yang popular je yang dia kopi, tapi juga filem-filem pornografi. Dia kopi dan dia pergi jual. So, jual kaset cetak rompak tadi memang jadi sumber pendapatan yang biasa bagi dia. Dia juga pernah ditangkap sebab dia keluarkan cek palsu. Dan itulah satu-satunya kejahatan yang dia pernah buat, yang pernah tertangkap sebelum dia kena tangkap atas kes pembunuhan tu. Okey, dah kena tangkap tadi, pihak polis ni sempatlah ambil cap jari dia. Tapi tak lama lepas tu, tuduhan tu ditarik balik lepas dia bersetuju untuk bayar balik wang yang dia dah ambil tu. Katanya kebanyakan mangsa awal-awal yang dia mula buat pembunuhan tu adalah orang-orang yang dia kenal, yang mana orang-orang tu pernah beli kaset cetak rompak dengan dia ataupun dadah. Dia juga mengetuai kumpulan pencuri dengan Gary Smith, Barbara Debner, Daniel Debner dan juga Percy House. So diorang buat satu tim 5 orang dan diorang ni semua pergi merompak. So sekarang kita masuk ke pembunuhan yang dia pernah buat yang paling popular. Pembunuhan George Maliban. Pada 30 Januari 1980, Richard dah bunuh George Maliban masa diorang jumpa untuk jual beli kaset yang si Richard ni jual. Katanya time tu, George ni dia ada bawa duit sebanyak $27,000. Seminggu lepas tu, pada 5 Februari 1980, barulah mayat George tadi dijumpai. Rupa-rupanya, Richard tadi dia dah pergi buang mayat George tu dekat dalam satu tong yang 55 galen. Maksudnya satu tong yang besar lah kan. Dan dia pergi buang tong tu dekat dengan kilang Chemitex yang ada dekat Jersey City. Katanya dia pergi potong tendon kaki George sebelum dia masukkan ke dalam tong tadi. Jadi masa pihak polis tu buat siasatan, adik-beradik si George ni lah yang buat keterangan. Katanya mereka tahu yang George ni pergi jumpa dengan Richard pada hari kejadian. Dan nanti lepas dah Richard dah kena tangkap dan nanti, barulah Richard ni mengaku yang memang dia dah bunuh George tu. Dia pergi tembak George tu sebanyak 5 kali. Dan katanya motif daripada pembunuhan tu hanyalah sekadar perniagaan. Tak ada sebab lain. Pembunuhan Paul Hoffman. Pada tahun 1982, Richard ni dia kenal dengan seorang lelaki yang bernama Paul Hoffman. Jadi Paul Hoffman ni adalah seorang ahli farmasi yang dah berusia 51 tahun. Dan Paul ni sendiri sebenarnya kadang-kadang, jarang-jarang sekali, dia akan pergi ke kedai di Patterson yang ada dekat New Jersey. Jadi kedai itu sendiri sebenarnya adalah kedai yang jual barang-barang curian. Maksudnya dekat depannya tu kedai macam elok biasa je, tapi dekat sebelah belakang tu penuh dengan barang-barang hasil curian. Yang mana barang-barang tu semua memang diorang buat untuk macam jual belilah dekat situ. Kononnya si Paul ni macam berharap lah dia dapat beli Tagamet yang dicuri dan dapatlah untung besar sikit kan. Dan sebenarnya Tagamet tu sendiri adalah sejenis ubat yang sangat popular untuk merawat ulcer peptik. So lepas dia dah pergi beli dekat sana, nanti dia bolehlah pergi jual dekat farmasi dia kan. Dan katanya dia percaya yang Richard tadi boleh membekalkan dia dengan ubat tu. Last kali Paul Hoffman ni dilihat dalam perjalanan untuk jumpa dengan Richard ni, dan time tu dia bawa duit sebanyak $22,000 untuk beli ubat dengan si Richard ni. Dan nanti lepas dah Richard ni kena tangkap, barulah dia mengaku yang memang dia dah bunuh Paul Hoffman pada 29 April 1982. Pembunuhan Gary Smith. Pada awal 1980-an, macam yang awal-awal saya cakap tadi, Richard ni dia ada satu geng, dia tubuhkan satu geng untuk pergi merompak, pergi mencuri. Jadi time tu sebenarnya Richard ni dah disiasat oleh pihak berkuasa. Pada bulan Disember 1982, Percy House, salah seorang anggota kumpulan merompak dia tadi, kena tangkap. Dan lepas kena tangkap tadi, Percy ni bersetuju untuk buka mulut untuk bagi tahu kat mana Richard ni berada, ataupun untuk bagi tahu semua tentang Richard ni lah. Tapi dengan syarat dia dijamin dijaga perlindungan dia. Sebenarnya dalam masa yang sama juga, pihak berkuasa ni dah keluarkan warrant untuk tangkapan 2 orang lagi ahli kumpulan tu juga, yang namanya Gary Smith dan juga Daniel Debner. So time tu Richard ni dia pergi ajak Gary dan juga Daniel untuk pergi menyorok. Jadi time tu diorang pergi menyorok dekat sebuah motel. So diorang pergi menyorok dekat situ, stay low dan jangan nak ambil perhatian pihak polis lah kan. Tapi si Gary Smith tadi, dia pergi keluar daripada motel tu.
tak dengar cakap. Dan sebenarnya dia keluar tu untuk pergi jumpa dengan anak perempuan dia. Mungkin dia rindu sangat dengan anak perempuan dia dan dia pun pergilah melawat anak perempuan dia kan. Tapi si Richard dengan si Daniel ni, dia syak yang Gary ni adalah mata-mata polis. Orang yang dah bagi maklumat dekat pihak polis. Barbara Debner ada bagi keterangan masa kes ni jadi. So dia bagi keterangan tu lepas dia dah kena tangkap nantilah. Jadi Barbara Debner ni juga sebenarnya adalah salah seorang anggota perompak tu. Dan lepas dia kena tangkap tadi, dia cakap memang Richard, Daniel dan juga Percy tadi yang ada dekat dalam penjara tu kan, diorang macam berpakat untuk pergi bunuh Gary Smith. So kiranya sebelum-sebelum ni pun diorang macam dah berpakat lah macam tu. Ada satu hari tu Richard ni pergi bagi hamburger untuk Gary. So macam dekat motel tu diorang belilah makan makanan semua kan. Lepas tu dia pun bagilah, ni kau punya hamburger time tu. Tapi sebenarnya hamburger tu dia dah siap-siap dah pergi letak cyanida untuk bunuh si Gary ni. Dan lepas Gary tadi makan hamburger tu, mungkin dia perasan ada sesuatu yang tak betul dekat situ. Si Daniel tadi pula dia pergi cekik Gary ni dengan tali lampu. Tapi sebenarnya lepas dia dah bunuh si Gary tadi, dia dah berpakat dah dengan Barbara ni. Dia minta supaya Barbara ni datang dekat motel tu dengan kereta supaya dia orang boleh lah alihkan mayat Gary ni ke tempat lain. Lepas tu buang lah dekat mana-mana kan. Tapi lepas dah tunggu si Barbara ni tak datang tau. Dan time tu lah dia orang terpaksa untuk sorokkan mayat Gary ni dekat bawah katil yang ada dalam bilik tu. 4 hari lepas tu adalah beberapa orang pelanggan motel tadi macam dia orang bagi komplain. Dia orang cakap dekat bilik tu macam ada satu bau yang tak menyenangkan, macam bau busuk macam tu. Pada 27 Disember 1982, lepas dah dapat banyak sangat aduan, barulah pihak motel tadi pergi selongkar dalam bilik tu. Dan time tu lah dia orang jumpa mayat Gary yang dalam keadaan yang dah mereput ada dekat bawah katil dalam bilik tu. Lepas dah buat bedah siasat, ahli forensik yang namanya Michael Baden, dia buat kesimpulan yang Gary ni dibunuh, bukannya bunuh diri. Sebab katanya ada kesan cekikan dekat bahagian leher Gary ni. Dan ya, walaupun ada juga dia orang jumpa cyanida yang ada dalam badan Gary, tapi cekikan itulah yang membunuh Gary. Pembunuhan Daniel Debner. Lepas dah bunuh si Gary tadi, Richard pun ajaklah si Daniel ni untuk pergi tinggal dekat sebuah apartmen. Dan apartmen tu sebenarnya ada dekat Bergenfield di New Jersey. So apartmen siapa pula yang dia pecah masuk kali ni kan? Sebenarnya itu adalah apartmen Rich Peterson, iaitu tunang kepada anaknya yang namanya Mary. Yang peliknya macam mana dia boleh ada kunci apartmen tunang anak dia. Tak tahulah sama ada tunang anak dia tu ataupun anak dia bagi kunci tu kat dia ataupun memang dia duplicate kunci tu. Sebenarnya Rich tu tak ada dekat apartmen dia time tu. Tapi macam saya cakap, sebab Richard ni dah ada dah kunci apartmen tu, so dia pun masuk ke dalam rumah tu untuk menyorok dekat situ dan buat macam rumah sendiri. Katanya Daniel Debner ni dah dibunuh antara Februari hingga Mei pada tahun 1983. Jadi dalam jangka masa tu sebenarnya pihak penyiasat ni buat kesimpulan yang Daniel ni sebenarnya dah dibunuh dekat rumah Peterson, Rich Peterson tadi. Sebab katanya dia orang ada terjumpa kesan darah yang ada melekat dekat kapet dekat rumah si Rich tu. Dan lebih meyakinkan lagi, si Richard ni dia boleh pergi minta tolong dengan Rich Peterson untuk pergi buang mayat Daniel Debner. Lepas tu dia pergi cakap macam ni, Daniel ni sebenarnya kawan dia yang tengah ada masalah dengan pihak polis sekarang ni. Kiranya orang buruan polis lah kan. Lepas tu hujung minggu yang lalu, tiba-tiba je ada seorang perompak ni ataupun pecah rumah ni masuk ke dalam rumah, nak masuk ke dalam apartmen tu. Dan time tu lah si Daniel ni mati. So dia pun minta lah tolong dengan Rich Peterson tadi untuk buang je lah kat mana-mana pun mayat si Daniel ni supaya diorang boleh mengelak daripada pihak polis, daripada bermasalah dengan pihak polis. Dan katanya lupakan apa yang dah jadi ni macam tu. Senang-senang dia je nak lupakan macam gitu je. Orang nak kena buang mayat kot. Orang tu memang tak pernah nak bunuh orang. Lepas tu nak kena buang mayat. Lepas tu lupakan everything. Tapi dia minta Rich Peterson tadi untuk lupakan apa yang berlaku. Kiranya tak payah nak beritahu orang lain lah kan. Takut terbongkar pula rahsia dia orang. Sebenarnya dia pula boleh pergi bercakap dengan kawan sekerja dia. Dia cakap yang dia dah bunuh dah Daniel Debner tu. Pada 14 Mei 1983, mayat Daniel tadi dijumpai. Tu pun ada seorang penunggang basikal yang tengah menunggang basikal masa tu dekat Clinton Road. Jadi Clinton Road ni sendiri ada dekat kawasan yang berhutan di West Milford dekat New Jersey.
Masa tu dia nampak mayat tadi dah dikelilingi dengan burung-burung nasar. Katanya Richard tadi dah bungkus mayat Daniel tu dengan beg sampah yang berwarna hijau sebelum dia buang mayat tu. Bila dah sampai dekat pihak forensik tadi, diorang pun buatlah bedah siasat kan. Punca kematian yang diorang catatkan dekat sini adalah tidak diketahui. Sebenarnya banyak tau poin yang diorang jumpa yang ada dekat mayat si Daniel ni. Contohnya, diorang ada jumpa kesan bintik-bintik merah jambu yang ada dekat kulit Daniel, yang mana mungkin itu adalah keracunan sianida. Dan diorang jumpa juga ada kesan cekikan dekat leher. So kenapa diorang gelarkan The Iceman tu? Sebab mayat yang diorang jumpa time tu masih ada lagi kesan kristal ais pada mayat tu, yang mana diorang percaya mayat tu sebenarnya dah disejuk bekukan dalam tempoh masa yang lama. So sebab time tu diorang tak tahu siapa pembunuhnya, that's why lah diorang hanya bagi gelaran sebagai The Iceman. To be continue. To be continue bukan macam ni. To be continue. Macam gitu. Lain sikit kali ni sebab to be continue, bukannya the end tau. Memang macam saya cakap tadi lah, kisah ni macam panjang sangat. That's why lah saya akan buat 2 part. Jadi saya harap korang bersabarlah. Tunggu je lah part yang satu lagi. Dan part yang satu lagi ni memang lagi gempak daripada ni. Okay, insyaAllah kita akan sambung cerita The Iceman ni dalam masa yang terdekat. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah hidup video. Dan kalau korang suka video ni, macam biasa jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.